Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Bola Rotan TV, apa khabar hari ni? Salam Jumaat pada anda semua. Pagi ni saya baru balik sebenarnya daripada warehouse. Kita pergi ambil barang dulu. Pagi ni saya nak live sikit berkenaan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan sepak takraw lah. Sebab sebenarnya seminggu dua ni ada banyak benda-benda yang berlaku berkaitan dengan sepak takraw tanah air, yang saya rasa memerlukan mungkin pencerahan. Tapi pencerahan ni daripada saya lah, bukan pencerahan daripada mana-mana pihak lain. Maksudnya apa yang saya cakap ni bukan mewakili persatuan ke, mewakili siapa-siapa ke, tak ada. Ini just purely daripada Bola Rotan TV. Terima kasih pada yang baru masuk. Boleh share video ni supaya lebih ramai orang maklum lah dengan perkara-perkara ni. Okay, so ada beberapa perkara saya nak kongsikan pada hari ini. Pertamanya ialah isu berkenaan dengan PSM atau MSC. Yang mana satu? Okey, baik. Sebab sekadar yang kita tahu bahawa PSM telah pun membuat pembayaran denda yang tertangguh, itu sebanyak $15,000. Okey, apa yang kita kena faham benda ni $15,000. Okey, geng. $15,000 ni adalah satu jumlah yang bukanlah sedikit. Dan saya pun tak pernah tahulah PSM pernah belanja sebanyak itu untuk pembangunan. $15,000. It's not sikit tau. 15,000 ni kalau kita kali 10 kali 4 pun dah 40,000 lebih. Banyak. Ya, PSM pernah belanja untuk benda lain, tapi untuk pembangunan 15,000 saya tak pernah dengar. Duit tu daripada duit poket PSM sendiri. Sebab kebanyakan duit-duit pembangunan apa semua datang daripada MSN sendirilah, macam tu. So dalam kata lain, PSM telah paksa keluar duit bayar satu benda yang sepatutnya tak perlu pun kena bayar. Faham tak? Tapi arrogance atas keegoan kepimpinan PSM terdahulu. Okey. Kenapa USD? Kenapa RM? Sebab Astaf ni badan antarabangsa, bukan badan Malaysia. Dia badan antarabangsa. Jadi apa yang kita kena faham ialah kalaulah awal-awal lagi masalah ni diuruskan tanpa emosi, tanpa keegoan manusia, jadi PSM tak perlulah membazir duit sebanyak itu bayar. Jadi dalam kata lain, rugi. Kita dah rugi lah kat situ. Baik. Dan kenapa PSM kena bayar? PSM kena bayar kerana Astaf meletakkan bahawa Astaf hanya akan melayan PSM sekiranya PSM membuat bayaran. Jadi semua permohonan ke, rayuan ke, kalau PSM tak bayar, Astaf tak nak layan. Okey. Boleh tak Astaf buat macam tu? Secara undang-undangnya boleh. Sebab Astaf adalah badan yang mengendalikan sukan sepak takraw di peringkat Asia Tenggara. Itu Astaf. Istaf International. Macam tu. Baik, jadi apa yang kita nak kena faham ialah kalau PSM tak bayar, apa jadi Okey, kalau PSM tak bayar, dengan mudahnya Astaf membuat keputusan MSC ataupun Malaysia Sepak Takraw Confederation akan menjadi satu nadi baru sepak takraw Malaysia, macam tu. Jadi ada dah yang berpendapat bahawa kan biar je lah, MSC kan senang. MSC kan boleh dah bawa, tak payahlah PSM. Simbang kopi senang. Simbang kopi senang. Tapi realitinya susah kalau MSC mula mengambil alih sepak takraw Malaysia buat masa ni. Sebab apa? Satunya sebab negeri-negeri yang ada di dalam MSC itu sendiri pun, kalau kita tengok, mereka pun masih sangat-sangat hijau lah. Sangat-sangat hijau. Mereka pun tak ada lagi track record yang bagus untuk ditonjolkan macam tu. Jadi untuk mereka scouting, katalah nak MSC mewakili sepak takraw Malaysia, dia nak player mewakili Malaysia untuk Sukan C.
dengan mudah saja player-player ni akan dikacau di peringkat negeri yang tidak bersaluan dengan PSM, dengan MSC, faham tak? Sebab untuk dapatkan pemain negeri mewakili stage yang lebih tinggi memerlukan kebenaran daripada persatuan negeri. Jadi bayangkanlah kalau permusuhan ini tak selesai, habis susah bang. So pagi-pagi tadi pun sebenarnya saya dah terus tanya Datuk Halim Kadir untuk mendapatkan kepastian lah. Sebab PSM dah bayar, so macam mana MSC? Sebab kenyataan sebelum ini ialah MSC sudah pun selangkah lagi untuk menjadi badan yang diiktiraf di Malaysia. Jadi kalaulah yang kita dengar sebelum ni, sekiranya PSM tu diterima oleh Astaf, so MSC bersedia untuk withdraw. Now, adakah MSC akan ambil langkah ini? Jadi dalam kata lain, kita sebenarnya masih belum nampaklah kesudahan isu ni sebenarnya. Sebab masalah ni semua sebenarnya ditimbulkan oleh kepimpinan PSM yang terdahulu lah, semasa pemerintahan Tok Mat and the gang. Baik, soalannya PSM bayar $15,000 baru ni menggunakan duit siapa? Itu satu hal juga. Sebab yang buat masalah adalah Tok Mat and the gang. So adakah Tok Mat and the gang yang keluarkan duit, atau duit ini datang daripada kantong PSM yang tak ada kena-mengena pun dengan kepimpinan Tok Mat and the gang? Ini persoalan-persoalan yang mungkin PSM kena explain lah later on. Okay, satu. Jadi apakah kesudahannya? Saya boleh katakan buat masa ni kita masih belum dapat gerakan yang jelas lah, siapa sebenarnya yang akan bertanggungjawab mengendalikan Persatuan Sepak Takraw Malaysia ni, ataupun pasukan Sepak Takraw Malaysia. Tapi Malaysia akan hantar tak Sukan C? Malaysia masih akan hantar, sebab dia letakkan benda ni di bawah MSN. Jadi MSN masih akan hantar. Okay, satu perkara settle. Now, berkaitan dengan hal ni, berlaku pula satu kenyataan sebelum ni. MSC buat kenyataan bahawa mereka kecewa lah dengan adanya kehadiran pemain import di STL. Okay, so kalau kita baca komen-komen netizen, komen peminat, komen-komen mereka yang mengikuti perkembangan STL, kita dapat lihat bahawa komen-komen peminat ini terpecah kepada dua, iaitu sebahagian kata okey lah ada pemain import kan, meningkatkan sikit saingan, baru kita nampak level pemain kita kat mana sebenarnya. Satu, ini yang umum lah, yang umum. Ada sekelompok lagi pula kata tak payah pemain import, nanti nampak sangat Malaysia ni lemah, nampak sangat lauk ni, ini baru pemain golok tau, pun kita tak boleh nak gigit. So kita dengar dua komen yang dominan lah. Ada banyak komen-komen lagi macam tu, tapi dua komen dominan yang macam ni. Satu melihat bahawa adanya peluang, satu lagi melihat kita hanya membuka pekung di dada. Okey, baik. Jadi anda di pihak mana? Yang tengah menonton dengan saya ni, anda di pihak mana? Anda cenderung kepada mana satu? Okey, di pihak Bola Rotan TV, kita berpegang bahawa selagi manalah manusia, there's always both side of coins. Ada dua bahagian lah benda ni. Satu baik, satu buruk. Dia takkan ada total baik, dia takkan total buruk. Sebab apa? Benda ni manusia yang buat lah. Jadi sebenarnya bergantunglah di sudut mana anda sudi nak pandang isu ni. Macam tu. Baik. Jadi di Bola Rotan TV kita melihat kedua-duanya ada pro and cons. Okey, apakah kebaikan kalau ada pemain-pemain import ini? Okey, pertamanya kita melihat ratings memang akan membantu. Sebab apa rating akan naik? Kerana penonton akan lebih banyak. Penting ke rating? Penting, sebab halo brother-brother sekalian, STL bukan perlawanan antara negeri. Tolonglah betulkan mindset tu. STL ni bukan pertandingan antara negeri. Kalau anda beranggapan negeri, sebenarnya anda dah tersasar jauh. STL bukan pertandingan antara negeri. Sebab itu dia meletakkan nama Perak Bison lah, faham tak? Dia letakkan Antlers lah. Dia cuma hanyalah pasukan yang dikendalikan oleh ahli gabungan PSM. Itu pertandingan antara negeri apa? Piala Mas ke Johari, itu pertandingan antara negeri. Sukma, MSSM, itu pertandingan antara negeri. Jadi jangan
don't get carried away lah dengan benda ni, faham tak? That's why STL adalah salah satu platform. Dia bukan the only platform. Dia salah satu platform. Kalau kita nak kata STL berjaya mengangkat martabat sukan, kita boleh bersetuju bahawa STL memang telah berjaya membuatkan sukan sepak takraw semakin popular. Buktinya apa? Makin banyak orang yang sebelum ni tak peduli pun pasal sepak takraw peduli. Kedua, banyak player-player yang dulu bukanlah terkenal pun, tapi menerusi STL, player-player ini terkenal. Jadi memang STL telah berjaya part tu. Cuma macam saya kata, kita kena ingat baik betul-betul bahawa STL bukan kejohanan antara negeri. Jangan terperangkap dekat situ. So, ada pemain-pemain luar kita boleh bawa masuk, tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma dia tak bolehlah hanya bergantung kepada STL. That's why PSM ke, MSC ke, siapa sajalah, kejohanan perlu dibanyakkan. Jadi bila banyak kejohanan, ada banyak bakat kita boleh jumpa. Okey, saya bagi contoh. Kehadiran Rusdi, Siwat Bacan, siapa lagi seorang tu? Anwar pula. Akasid. Kehadiran 3 pemain ini mula menggugat. Kita senang nampak, lain lah diorang datang ni. Padahal diorang tak selalu pun main sekali dengan pemain-pemain sedia ada. Tapi macam mana dinamik permainan diorang. And ketiga-tiga pemain saya sebut ini hanya Akasid lah yang platformnya tinggi. Siwat Bacan, si Rusdi, diorang ni bukanlah siapa-siapa sangat pun, tapi performance mereka bagus. Okay. So apa kebaikan kehadiran mereka? Kebaikan kehadiran mereka ialah kita boleh buat benchmarking, kita boleh buat perbandingan. Perbandingan apa? Pertama, jangan bandingkan tahap pemain kita dulu, bandingkan tahap pembangunan pemain-pemain kita. Coaches yang kita ada sekarang ni, adakah coaches-coaches yang ada di Malaysia hari ni betul-betul dapat mengangkat prestasi pemain? Itu benda besar. Cikgu-cikgu di sekolah yang selama ni banyak bertukar lumos, berapa banyak contribute semalam, Hello bos, jangan ni macam bos, kan? Okey. Baik, kat mana saya tadi? Pasal coaches. Okey. So, cikgu-cikgu di Malaysia ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam pengesan bakat dan mengangkat bakat sepak takraw ni. Bukan sepak takraw je lah, sukan lain pun sebenarnya. Menerusi platform-platform sedia ada lah. MSSM lah, apa semua ni. Cikgu-cikgu banyak. Jadi, coaches-coaches yang ada di STL, anda jangan salah baca. Kebanyakan coaches di STL bukanlah mereka yang membangunkan pemain tu. Saya kata kebanyakan, saya bukan kata semua, saya kata kebanyakan. Tapi macam Coach Perak, Cikgu Suhairi, ini orang yang bertanggungjawab daripada akar umbi sampailah yang ke atas ni. Macam tu. Tapi kebanyakan coaches-coaches lain, mereka berada di situ sebab apa? Sebab license ke jurulatihan melayakkan mereka berada di situ. Faham tak? So banyak coaches-coaches yang memang betul-betul buat kerja selama ni, duduk kat luar gigit jari tengok ada anak murid mereka di situ. Okey? Jadi bila anda lihat pemain-pemain ini kena lanyak, kena belajar dengan pemain-pemain yang berprestasi yang lebih baik, kita tak pelik sebab mereka ni dibimbing dalam perlawanan tu saja oleh coaches bagi acara STL tu. Faham? So janganlah letak STL ni sebagai satu-satunya perbandingan prestasi. Jadi bila datanglah pemain-pemain Thailand, mereka berjaya menunjukkan macam tu bos. So bila datangnya pemain-pemain Thailand ni datang kepada kita, kita baru sedar bahawa apa je sebenarnya kita dah bangunkan selama ni? Apa je program kita sebenarnya? Berjaya ke sebenarnya training mechanism kita, method kita ni? Itu yang sebenarnya kita kena lihat. Daripada situ kita mula kena sedar. Dan contohlah macam tu hari isu baling lambat, baling lewat kan, baling slow, lambat makan masa. Kita nampak sendiri coach KL Thunder dia explain macam tu. Kita tengok Syahir pun seperti tu. Kita bila tengok macam tu, kita rasa pelik, janggal. Bukan sebab apa? Sebab terbukti bahawa player-player Thailand yang masuk ni, fitness dia orang level sangat jauh. Pukul
Gulung demi gulung. Tak ada pun nak kena ambil masa lama-lama sangat. Boleh je terus main. Jadi again, ini mengesahkan kepada kita bahawa kaedah yang kita guna pakai selama ni perlu ditambah baik. Bukanlah kata tak bagus, tapi perlu ditambah baik. Jadi coaches di luar sana, kita pun kena improve. Coaches pun kena improve. Siapa-siapa lah yang dilantik, mau pasukan Malaysia ke, negeri ke apa ke, coaches pun kena improve lah. Betul latihan, barulah pemain juga akan meningkat. Sebab harus ingat saya di Bola Rotan TV ni, kita jumpa player begitu banyak, bekas pemain Malaysia, current Malaysian. Kebanyakan komen yang kita terima pada mereka ialah dalam bentuk latihan. Diorang suka bandingkan latihan yang apa mereka hadapi di Malaysia dengan apa latihan yang mereka hadapi semasa di peringkat yang bawah. Most of them mengatakan bahawa latihan diorang masa sekolah dulu lagi bagus daripada latihan yang sedia ada. Wallahu alam, saya tak tahu sebab saya tak nak tengok. So I don't judge. Cuma kita boleh judge berdasarkan performance mereka. Inilah bendanya. Okay. So macam saya kata, nombor 2, kebaikan ada pemain import ini adalah kita dapat lihat penanda aras di mana level kita. Okay. Apakah kebaikan lagi adanya pemain import ini? Antaranya ialah kebaikan yang kita dapat lihat ialah iaitu macam mana membina keserasian. On the way ke mana tu? Balik rumah bos. Nak pergi game tak ada siapa nak ajak. Okay. Nombor 3 tadi Kak Malaysia kata tadi lah. Membina keserasian pemain. So kalau kita nampak pemain-pemain Thailand masuk ke Malaysia, cepat saja mereka dapat bina keserasian meskipun masalah bahasa ada. Kita nampak coaches yang dekat luar macam Mak Jahir semua kan, dia struggle nak cuba explain. Baguslah tu sebab dia mencuba. Jadi kita dapat lihat pemain Thailand dengan cepat cuba adapt dengan perbezaan-perbezaan ini. Jadi pemain-pemain di luar sana, kita juga kena faham bahawa kita tak selamanya dengan regu yang kita ada, kita kena bersedia untuk bertukar keadaan. Okay, baik. Apa pula perkara negatif berkaitan kalau pemain-pemain Thailand ni dibawa masuk? Okay. Kalau tanya saya lah, saya tak nampak sangat lah keburukan kalau bawa pemain-pemain Thailand ni masuk. Kecuali kita memang cuba nak mengekalkan status quo kita. Kita memang tak nak terima perubahan. Kita tak nak terima kita tak nak terima kelemahan. Dan kita akan nampak kelemahan-kelemahan tu lah. So saya positif dalam hal ni, tak ada masalah. Cuma antaralah kalau kita baca komen-komen netizen tentang apakah keburukan pemain-pemain STL ada pemain Thailand, kebanyakannya merujuk kepada bahawa bila ada pemain-pemain Thailand ni akan mengakibatkan pemain tempatan tak ada ruang untuk beraksi sebab kita akan bergantung sepenuhnya pada pemain Thailand. Contoh macam Johor, memang tak keluarkan langsung lah Siwak Bacan tu. At least Penang Akasid tu ditukar-tukar lah juga dengan Daniel kan. Adalah juga Rusdi contohnya kan, dia dah main bomba. Memang sampai lebam lah dia main. Coach langsung tak nak cai lah bagi tukar killer lain. Jadi ini memang antara setbacknya lah. Cuma di satu sudut lain pula ialah pemain simpanan kena juga proof yang mereka berbaloi untuk dibawa masuk. Macam tu. Saya faham perasaan pemain simpanan sebab saya selalu jadi pemain simpanan. Kita duduk kat luar pilu je, bila dapat masuk. Coach langsung tak nak tukar, tak nak bagi peluang kan. Saya faham itu pemain simpanan punya perasaan. Tetapi apabila berlaku macam isu Kelantan, player tak cukup, paksa Naim main tekong, UPM tu hari mengalami benda yang sama, Penang pun kena benda yang macam tu, Perak pun kena benda macam tu. So inilah antara sebahagian senario yang kalau kita lihat pemain simpanan sebenarnya juga sangat penting macam tu. Alright, baik. So ada yang tanya, Dal mana Dal? Kenapa Dal tak main Putrajaya ni? Ada tanya, Dal mana? Pasal apa dia tak ada tu hari? Kenapa Syaril kayu sorang-sorang? Positif ke Dal tu? Okay, setakat yang saya tahulah Dal tak positif COVID. Alhamdulillah Dal sihat, dia tak sakit. Cuma yang saya dapat tahu Dal, hari tu saya sembang dengan dia sebelum game Penang, dia sebenarnya tengah sibuk menguruskan satu projek baru dia lah,
iaitu dia sedang berusaha membuka satu bisnes tadika, kabarnya macam tu. Jadi dia terpaksa memberikan tumpuan kepada perniagaan dia dengan, tak silap saya dia buat dengan isteri dia kalau saya tak silap lah, macam tu. Jadi Perak hari ni, di Perak kelibat dal tak ada untuk STL. Maknanya dia habis 2 minggu sebelum STL habis lah bersama Putrajaya. Saya tak pasti macam status kontrak ke apa, wallahu alam, tapi setakat yang saya tahu macam tu lah. Dal memang dah tak main lagi dengan Putrajaya. Kalau tak silap, mungkinnya Dal akan mengotakan kata-kata dia, iaitu tahun ini adalah tahun terakhir lah dia main untuk STL dan dia akan berehat panjang. Rasanya gitulah, wallahu alam. Baik, satu. Okey, apa lagi isu semasa? Isu semasa pula kalau kita tengok, ya ni satu lagi lah sebelum saya sampai rumah ni, iaitu bila PSM kata mensasarkan pingat perak dan gangsa untuk Sukan C. Pun banyak juga komen yang kita tengok, banyak komen yang bantai, yang sokong. Okey, pertama ingat, emosi buang. Jangan emosi dulu, emosi buang dulu. Okey, kita fikir duduk kejap, kita fikir balik. Okey ke tak okey PSM meletakkan sasaran pingat perak dan gangsa? Okey, tanya pandangan saya macam ni. Dalam bentuk realistik, dalam bentuk nyata, ya, kita terpaksa akur bahawa memang itu adalah sasaran yang logik dengan prestasi semasa. Maksudnya Malaysia nak dapat emas dengan prestasi semasa, logiknya susah macam tu. Orang duit perak mana ada lah. Okey, memang logiknya susah lah kita nak dapat pingat emas, sebab prestasi semasa pemain kita yo-yo, kejap naik, kejap turun. Satu. Keduanya, listing players yang ada untuk Sukan C, dengan senarai pemain yang ada, yang mana lebih separuh nanti adalah pemain muda lah. Kita tahu mereka kurang pendedahan, sebab level paling tinggi dia main pun cuma STL. Jadi untuk mereka bersaing tu memang agak mencabar. Cuma pandangan saya macam ni lah. That's why dia memerlukan kemahiran berbahasa. Bila kita buat kenyataan akhbar, kena tulis dengan cara yang baik. Kalau saya lah, bukan saya je lah, kalau anda lah sebagai pemain Malaysia, dan semua latihan yang telah anda lalui, semua persiapan yang telah anda buat, tapi pengurusan sebenarnya tak yakin pun anda nak pingat emas, how do you feel? Betul, tapi kita kena ingat juga player muda Jaafar, player muda kita pun perform tau. Player muda kita yang kita ada ni bukannya tak bagus, dan tak ada jaminan pun player tu akan menang. Faham tak? Ini bukan masalah, kalau tanya saya lah, ini pasal seniority. Tapi how is the preparation being done? Apa persediaan kita? Apa persediaan yang kita buat? Kalau persediaan seperti ada sekarang dan kita target perak, logik tu memang logik, tapi Vietnam bagus, Indonesia bagus. Apa ni komen yang baru dibentuk ni, okey ke bos dari PSM? Okey, CD Apai, okey, masuk awak MSC lah kan? Okey, macam ni. Memang tak adil lah kalau kita nak terus letak MSC ni bagus tak bagus, sebab dia pun tak buat apa-apa lagi. Macam tu, tak ada apa pun yang dia buat setakat ni lah, sebab dia pun belum ada kuasa. Cuma untuk kita membuat satu perbandingan, kita tengok negeri-negeri yang dalam MSC, apalah yang mereka dah buat di negeri mereka terdahulu. Faham tak? Bagi saya, kalau mereka ni memang dah buat kerja daripada dulu, so kita boleh lah nak kata, okey, nampaknya boleh ni, kita tak harapan kat diorang ni yang sandaran ni. Tapi pemimpin-pemimpin di MSC, untuk negeri diorang apa diorang dah buat sebenarnya sebelum ni? Saya pun tak nampak, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu lah. Jadi entah lah, saya tak boleh nak komen lah buat masa ni. Cuma isu dia lah, kita tengok di PSM pun masalah yang sama. Masa dia orang pemerintah dulu, apa benda je yang dia buat pun. So tak tahulah. Cuma saya mengharapkan mereka insaf lah. Itu nombor 1 lah. Saya harap kedua-dua persatuan ni insaf lah. Insaf dan reset lah. Jadi kalau kata sebelum ni tak boleh nak buat sebab apa, okey lah, sebab Tok Mat, contohlah kata meletakkan salah tu pada Tok Mat, fine. Now you have this new opportunity, then buat baru lah, prove lah. Nak kat tengok apa langkah dia orang.
apa yang dia nak mula. So okay, fine. Kita tengok Datuk Makiman dah start. Datuk Makiman dah start penganjuran kejohanan bawah 20 tahun di Kajang akan berlangsung. So mungkin itu langkah awal Datuk Makiman nak proof yang dia boleh buat kerja lah. Kita raikan, kita tengok macam mana. So presiden-presiden negeri lain, apa langkah anda? Sebab setakat ni yang kita nampak kebanyakan kejohanan adalah YB. Kejohanan YB YB di semua negeri lah kita nampak sekarang ni. YB sayang betul dengan sepak takraw ni Sebab apa? Sebab pilihan raya dah dekat. Kenapa YB buat game sepak takraw Baik, ini bukan soalan bocor tau. Tapi ini realiti lah. Kenapa YB? Betul Cikgu Din, kita sama-sama bantu. Sebab tu saya bantu dengan cara saya lah. Macam ni lah. So MBR bantu dengan cara MBR. Macam tu lah cerita dia. That's why kita menanti keputusan lah, siapa yang akan bergerak dan macam mana nak bergerak. Dan kita bantu lah. Dia orang pun tak bergerak, nak bantu macam mana kan. Okay. Baik, so YB pada isu YB tadi Kenapa YB guna sangat sepak takraw ni? Sebab memang ini sukan paling murah untuk penganjuran. Cerita dia sukan yang paling murah penganjuran. Kalau YB bagi peruntukan RM3,000 pun, kejohanan sepak takraw dah boleh run dah. Dah boleh run dah sebenarnya. Sebab campur duit yuran penyertaan, dia bola apa je sebenarnya. Cuma kita mengharapkan YB janganlah hanya masa pilihan raya ni YB pergi dekat sepak takraw ni. Dan YB sekalian, kita bukan hanya bagi duit buat game tau. Dan kita pun kata, kita bantu sepak takraw. Tak. Sepak takraw bukan dibantu dengan cara macam tu. Okay, ini saya kongsi semua orang Okay, tolong take note. Pertama, sekiranya anda ada kelab berdaftar, Waalaikumsalam, anda ada kelab berdaftar, dan di kawasan kelab sepak takraw anda berdaftar itu ada kawasan yang sesuai untuk dibina gelanggang berbumbung. Okay, dengar betul-betul. Sila buat permohonan ke Jabatan Belia dan Sukan Negeri anda segera, sebab peruntukan pembangunan bumbung itu sedang ada. Di peringkat sekarang, kalau anda mohon Jabatan Belia Sukan Negeri anda buat acara sukan, program, memang susah sangat nak dapat. Sebab bajet memang tak ada untuk program. Bajet memang tak ada untuk program. Yang ada sekarang ni adalah bajet pembangunan. Jadi mohonlah, contoh kawasan tempat tinggal anda ada tanah lapang terbiar, dan pastikan tanah tu bukan tanah milik individu. Sebab kalau tanah milik individu, KBS tak boleh nak bantu Jadi mohon dapat bumbung. Apa ni, kita raikan banyak game, ramai boleh collect. Collect je lah kerja dia Esok Dimi ada tanding takraw. Cantik tu. Okey, boleh share video nanti dengan saya Ni Faizal. Okey, saya ulang. Kalau tempat anda ada tanah lapang yang sesuai dibangunkan gelangan sepak takraw berbumbung, gunakan kelab anda gunakan kelab anda. Mohonlah. Sebab sekarang ni yang saya tahu yang mohon banyak geng futsal dan juga petong. Futsal sebenarnya tolonglah, tak payahlah nak mohon dah lagi. Sebab peruntukan KBS sebelum ni dah terlalu banyak membazir zaman Syabri Cik dulu. Buat gelanggang futsal tapi tak utilize. Sabah alone tak silap saya 330 gelanggang futsal. Nonsense lah sebenarnya Jadi kalau kawasan Padang boleh mohon ke Sagak Muda boleh, dengan syarat tanah itu bukan milik individu. Kalau milik individu tak boleh Brother Roslan, pastikan jangan borang bersara tak jadi. Saya dah lama dah hantar borang bersara ni. EPF pun dah lulus. Okay, saya ulang. Kalau anda ada kelab, first kali kena ada kelab, daftar kelab. Kalau belum daftar segera. Tak susah mana pun. Isi aja borang online. Cukupkan 7 orang. Ikut saja proses tu. Buat bayaran RM30. Daftar kelab anda, settlekan akaun bank, buat AGM, daftarlah kelab. Itu nombor 1 kena buat. Kedua, kalau kawasan anda ada yang bersesuaian, mohon dengan Jabatan Betul lah, saya bersara bos Okey. Tak pastikan tanah tu bukan milik individu milik individu memang takkan dapat tau. So tanah tu contoh milik kampung, milik kerajaan negeri ke, milik taman perumahan ke apa ke,
mohonlah hantar permohonan tu, pergi je Jabatan Belia Sukan Negeri anda ataupun Jabatan Belia Sukan Daerah, buat permohonan, mereka akan datang, mereka akan tengok kesesuaian apa semua dan mereka akan uruskanlah dengan pihak berkuasa tempatan. InsyaAllah peluang dapat itu ada. Jadi inilah peluang dia. Sebelum PRU ni, pergilah minta. InsyaAllah ada rezeki dapat tu. Okey geng, saya dah sampai rumah. Apa-apa pun, semoga sepak takraw terus subur. STL hari ni, good luck kepada regu-regu yang bertanding. Oh ya, tweet sebelum habis lah kan. Itu Iqbal injured. Iqbal injured, Kelantan Iqbal injured dan berjaya berlaku pertukaran pemain, tambahan pemain baru untuk Kelantan. Tapi kabarnya lah, kelab atas bukit Sutera. Itu boleh try tu, Okey, tapi kabarnya lah, Putrajaya juga mengalami perkara yang sama, iaitu Syaril injured dan Dal pula dah tak ada. Jadi mereka cuba minta pertambahan pemain tetapi malangnya tidak dibenarkan lah. Kabarnya gitulah. Kalau tak silap saya, sepatutnya mungkin ada bekas taekwondo negara juga akan main untuk Putrajaya menggantikan Dal punya position. Tapi kabarnya permohonan tu tak diizinkan lah, wallahu alam. Tapi itu yang berlaku. So hari ni saya boleh bayangkan Syaril akan all out. Syaril Rosdi akan all out lah untuk Putrajaya. Dan kedudukan mereka sebenarnya juga belum secure lagi untuk ke Champions Cup. Sebab kabarnya Champions Cup ada 6 regu saja akan pergi, dengan 2 regu daripada Division 1 Masum dan juga Melaka. So ATM dah confirm. KL saya rasa memang insyaAllah lah pergi Champions Cup. Top 4 siapa lagi? Penang Black Panthers kalau tak silap Okay. Jadi Selangor kena make sure tak kalah dua-dua game ni. Jadi kita tak tahulah siapa yang akan layak ke Champions Cup. So everybody mainlah betul-betul dekat HTL tu, proof lah yang sebenarnya kita bagus. Okay, last but not least, kalaulah Malaysia nak mensiapkan pasukan negara untuk Sukan C, siapakah ketua pasukan negara pada pandangan anda? Saya ulang soalan Kalaulah Malaysia tengah siapkan pasukan negara untuk Sukan C akan datang, siapakah calon ketua pasukan sepak takraw negara yang anda rasa layak diangkat menjadi ketua pasukan sepak takraw negara? Okay, so salam Jumaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.